Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Daniel bin Muhammad Razman. Nombor matriks 063793. Nama saya Syafiq bin Suhaidi sebagai editor. Nombor matrik 065316. Nama saya Muhammad Hussein bin Muhammad Ilyas. Nombor matrik 063184. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Malik. Nombor matrik saya 064545. Nama saya Muhammad Kawin Faiz bin Zul Azhan. Nombor matriks 064606. Nama saya Muhammad Hakim Shah bin Muhammad Noh. Nombor matrik ialah 063836. Dalam video ini kami ingin terangkan tentang package di dalam PLSQL. Pertama sekali, apa itu package? Package ialah skema objek yang mengumpulkan jenis PLSQL yang berkaitan secara logik, memboleh ubah, constant, subprogram, cursor dan exceptions. Satu package disusun dan disimpan dalam pangkalan data di mana banyak aplikasi boleh berkongsi kandungannya. Sama seperti prosedur dan fungsi kendiri. Prosedur dan fungsi per package boleh dipanggil secara eksplisit oleh aplikasi atau pengguna. Package terdiri daripada spesifikasi package dan badan package. Spesifikasi package atau nama lainnya, package header, mengisytiharkan pemboleh ubah global, cursor, exceptions, prosedur dan fungsi yang boleh dipanggil atau diakses oleh unit program lain. Spesifikasi package mestilah objek pangkalan data yang mempunyai nama yang unik. Elemen package boleh diisytiharkan dalam apa-apa susunan. Sebagai contoh, jika elemen A dirujuk oleh elemen lain, maka elemen A mesti diisytiharkan sebelum ia dirujuk oleh elemen yang sama. Pemboleh ubah yang dirujuk oleh cursor mestilah diisytiharkan sebelum ia digunakan oleh cursor. Declaration subprogram mestilah forward declaration. Ini bermakna declaration hanya termasuk nama subprogram, tetapi tidak termasuk kod program sebenar. Kod atau cara subprogram yang merupakan sebahagian daripada package diletakkan dalam badan package. Pendek kata, package ialah name declaration. Sebarang objek yang boleh dideklarkan di dalam blok PLSQL boleh dideklarkan di dalam package. Untuk membuat spesifikasi package, gunakan klausa create or replace package. Sertakan spesifikasi ini di setiap header block name PLSQL yang akan didedahkan di dalam package. Prosedur, fungsi, cursor dan pemboleh ubah yang diisytiharkan dalam spesifikasi package adalah global. Sintaks asas untuk package ialah: untuk deklarkan prosedur dalam package, anda mesti menentukan nama prosedur diikuti dengan parameter dan jenis pemboleh ubah menggunakan format berikut. Selain itu, untuk deklarkan fungsi di dalam package, anda mesti menentukan nama fungsi, parameter dan return variable menggunakan format berikut. Seterusnya, saya akan menerangkan package body. Ia mengandungi kod untuk subprogram dan bindaan lain seperti pengecualian yang diisytiharkan dalam spesifikasi package, dan package body juga merupakan pilihan. Package yang mengandungi hanya pengisytiharan berubah-ubah, cursor dan seumpamanya, tetapi tiada pengisytiharan prosedur atau function, tidak memerlukan package body. Sebarang subprogram yang diisytiharkan dalam package mesti dikod sepenuhnya dalam package body. Spesifikasi package body bagi prosedur dan function mesti sepadan dengan declaration package, termasuk nama subprogram, nama parameter dan move parameter. Seterusnya, package syntax. Ia menggunakan carry or replace package body untuk mencipta package body. Contoh basic syntax ialah di sebelah saya. Seterusnya, saya akan memberi contoh dalam PLSQL. Kod dalam PLSQL yang diberikan adalah untuk nama package ialah manage employer. Spesifikasi package termasuklah pengisytiharan untuk prosedur yang bernama print employer, manakala bagi function ialah good identifier. Ia juga mengisytiharkan pengecualian yang bernama employer id not found yang boleh dibangkitkan oleh prosedur employer atau mana-mana prosedur lain yang kemudiannya boleh ditambahkan pada package yang memerlukan pengecualian sedemikian, seperti
contoh di sebelah saya. Saya ingin menerangkan tentang calling package objek. Objek yang dideklarkan dalam package boleh dilihat di luar package dengan melayakkan objek dengan nama package. Bayangkan, package bernama manage employer yang mengandungi prosedur bernama update employer. Prosedur boleh dirujuk menggunakan sinteks berikut. Penerangan. Blok PL/SQL tersebut blok yang memanggil find employer. Prosedur daripada manage employer package. Identifier seorang pekerja dimasukkan untuk penukaran identity search ID. Dalam bab sebelumnya, cursor boleh mengisi set hasil pertanyaan berbilang baris. Walau bagaimanapun, cursor adalah statik kerana ia terikat pada pertanyaan tertentu di dalam fungsi atau prosedur. Penggunaan pemboleh ubah cursor boleh menjadikan cursor dinamik supaya ia boleh diguna semula dan boleh dikongsi antara prosedur dan fungsi yang berbeza, seperti yang dicipta sebahagian daripada package. Pemboleh ubah cursor mempunyai jenis data ref cursor. Ia seperti penunjuk dalam bahasa C dan ia menunjuk ke kawasan kerja pertanyaan tempat set hasil disimpan. Oleh itu, cursor boleh dihantar secara bebas sebagai parameter kepada subprogram lain. Untuk mencipta pemboleh ubah cursor, anda perlu mentaktifkan jenis ref cursor. Seterusnya, anda mentaktifkan pemboleh ubah cursor jenis itu. Dalam contoh sintaksis umum ini, objek return type mewakili baris dalam jadual pangkalan data. Okey, ada beberapa kelebihan yang ada dalam package ini. Antaranya, yang pertama adalah modularity. Yang kedua ialah pembangunan aplikasi yang lebih fleksibel. Yang ketiga adalah integrity package. Keempat pula adalah penambahan fungsi. Dan yang kelima iaitu prestasi akan menjadi lebih baik. Bagi yang pertama iaitu modularity, package yang membolehkan kita untuk merangkumi kesemua subprogram yang berkaitan dalam modularity. Ini lebih meningkatkan lagi pemahaman pengatur cara aplikasi tentang bagaimana ia mempunyai pelbagai komponen dalam aplikasi berkaitan. Yang kedua pula ialah pembangunan aplikasi lebih fleksibel. Ia adalah untuk membentuk aplikasi package. Kita mesti terlebih dahulu menentukan objek atau subprogram dalam spesifikasi package. Selepas menyusun spesifikasi package, subprogram yang disimpan yang merujuk kepada package boleh disusun. Oleh itu, kita tidak perlu untuk menentukan badan package sepenuhnya sehingga kita bersedia dengan spesifikasi aplikasi. Dengan kata lain, kita boleh merekod dan menyusun spesifikasi package yang membolehkan kita untuk merekod kedua-dua objek pangkalan data peribadi dan awam. Dengan pendekatan ini, ia membolehkan kita sebagai pengguna melindungi integriti package. Sebagai contoh, pertimbangkan package yang terdiri daripada 4 subprogram, 3 awam dan 1 peribadi. Package menyembunyikan definisi subprogram persendirian supaya hanya package iaitu bukan aplikasi akan terjejas jika definisi subprogram berubah. Oleh itu, butiran pelaksanaan disembunyikan daripada pengguna lain. Dengan itu, melindungi integriti package. Keempat pula, penambahan fungsi. Objek awan dan cursor yang diisytiharkan dalam spesifikasi package boleh dikongsi oleh semua prosedur yang dilaksanakan dalam persekitaran kerana objek awam dan cursor berterusan untuk tempoh sesi. Dan akhir sekali, prestasi akan menjadi lebih baik kerana apabila program aplikasi memanggil package pada kali pertama, keseluruhan package akan dimuat dalam memori dan panggilan berikutnya, tidak memerlukan input ataupun output cakra. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.